Dalam versi ganti bumi, wabak besar membunuh berjuta-juta orang. Mereka adalah penyakit yang lahir daripada ahli alkimia yang bereksperimen dengan sains genetik, memikirkan mereka telah menemui kod rahsia Tuhan untuk kehidupan. Walau bagaimanapun, salah satu daripada wabak ini juga mencipta sejenis makhluk baru yang sesetengah orang panggil vampir. Mereka bukan makhluk gaib walaupun mereka adalah versi kemanusiaan yang lebih baik. Dilahirkan daripada ibu manusia, transformasi berlaku apabila virus tertentu berinteraksi dengan mutasi genetik tertentu. Mereka memanggil diri mereka saudara dan dengan menggunakan sains dan mengambil alih gereja, mereka membantu manusia melawan wabak dan menawarkan bimbingan rohani. Saudara-saudara minum hanya menderma darah daripada orang yang pergi ke gereja dan menjalani kehidupan yang berdisiplin lama sebagai imam. Setiap kali saudara dilahirkan, dia segera dibawa pergi untuk dibesarkan dalam gereja, walaupun akhir-akhir ini tidak ramai saudara yang dilahirkan dan semua yang ada setakat ini sentiasa lelaki. Suatu hari, Silus muda diperkenalkan kepada abangnya yang baru lahir, Edgar, yang tidak berhenti menangis. Abang August memberitahunya bahawa memandangkan Silus dan Edgar berasal dari ibu yang sama, Silus mesti membimbingnya semasa dia membesar. 100 tahun kemudian, Silus dewasa berada di kawasan setinggan menggunakan pendengaran supernya untuk mengesan jenayah. Dia mendengar titisan darah dari badan seorang wanita dan mengikuti bunyi logam untuk mencari Edgar melarikan diri melalui tingkap. Silus cuba menembaknya, tetapi Edgar mengelak dan melarikan diri dengan melompat ke atas bumbung. Keesokan harinya, Silus berkongsi minuman berdarah dengan Augustus dan menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan polis manusia untuk mengejar Edgar, tetapi Augustus enggan. Dia telah menutup semua pembunuhan Edgar sejak lelaki itu menjadi gila dan mula memberi makan kepada manusia, yang Ikhwan tidak lakukan selama berabad-abad. Jika kebenaran keluar, orang ramai akan panik dan tidak akan mempercayai Brothers lagi, bermakna mereka akan dilayan sebagai raksasa sekali lagi. Sementara itu di kawasan kejiranan miskin bernama Jamestown, terdapat kekurangan vaksin influenza. Vaksin itu sepatutnya ditawarkan secara percuma oleh kerajaan, tetapi penjenayah mencurinya untuk pasaran gelap. Kapten Lily kehilangan suami dan anak perempuannya akibat influenza, jadi dia bekerja lebih keras dengan detektif Jones untuk mengejar penjual haram itu. Hari ini mereka berdua sedang menendang pintu untuk menceroboh bangunan apartmen di mana mereka menangkap tuan tanah. Lelaki itu bersumpah dia telah memberikan vaksin kepada penyewanya, tetapi apabila polis memasuki ruang bawah tanah lama yang menyeramkan, mereka menemui berpuluh-puluh orang yang sakit. Apabila Jones semakin agresif dengan tuan tanah, Lily menyedari dia tidak akan bergerak dari tempatnya dan mereka memeriksa di bawah permaidani, di mana mereka akhirnya menemui semua vaksin. Tuan rumah terus meminta peguam, jadi Lily yang marah menumbuknya. Keesokan harinya, seorang kanak-kanak jalanan sedang berkeliaran apabila dia tiba-tiba mendengar seorang wanita menjerit meminta tolong. Dia melihat ke dalam lorong dan mendapati Edgar memberi makan kepada manusia, tetapi sebaik sahaja Edgar melihat kanak-kanak itu, dia melarikan diri dengan memanjat dinding dan melompat ke atas bumbung. Pada masa itu seorang lelaki menjumpai kanak-kanak itu dan menyangka dia membunuh wanita itu, tetapi kanak-kanak itu serta-merta berkata ia adalah abang. Beberapa saat kemudian polis tiba, dan seorang wartawan cuba bertanya kepada Lily tentang khabar angin seorang abang sebagai pembunuh, jadi Lily hanya memberitahu pegawai untuk menangkapnya. Seterusnya mereka memeriksa mangsa, mengesahkan bahawa lukanya adalah gigitan. Lily bercakap dengan kanak-kanak itu untuk mengesahkan ceritanya dan memberitahu rakan sekerjanya supaya tidak memberitahu sesiapa tentang abang yang jahat itu untuk mengelakkan panik di bandar. Semua ini dilihat oleh Silus dari jauh. Selepas itu, Lily memberitahu Ketua Anderson bahawa dia telah mengkuarantin kawasan kejiranan dan orang ramai percaya terdapat wabak influenza baharu. Anderson menegaskan bahawa mereka hanya boleh menahan wartawan itu selama 2 hari dan kemudian cerita itu akan keluar, jadi mereka perlu menyelesaikan kes itu dengan cepat. Terkejut dia, Anderson mendedahkan bahawa Ikhwan akan menghantar abang untuk membantu mereka dengan penyiasatan. Tidak lama kemudian Silus tiba di stesen dan semua orang bertindak seolah-olah dia seorang selebriti. Silus memberikan Lily fail dengan maklumat Edgar sementara penglihatannya mengkaji setiap pergerakannya. Lily marah kerana Ikhwan telah menutup jenayah, memanggil keistimewaan gereja kerana mereka tidak akan dihukum kerananya.
Selepas itu, Lily mengumpulkan sepasukan detektif dan meminta mereka menyimpan rahsia sebelum memperkenalkan mereka kepada Silus, yang membuat pembentangan keseluruhan tentang Edgar. Dia menjelaskan bahawa sehingga 3 minggu lalu, Edgar adalah seorang saintis yang dihormati dalam Ikhwan dan merupakan orang yang mencipta vaksin influenza terbaharu. 3 mangsanya adalah wanita berusia awal 20-an tetapi tidak mempunyai kaitan lain, namun Silus tahu di mana pembunuhan selebihnya akan berlaku. Ternyata Edgar menganggap ini sebagai permainan dan telah menghantar rakaman di mana dia mengatakan bahawa dia akan membawa mangsa seterusnya dari kawasan yang dipanggil Bridge Square. Pasukan itu dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil untuk meronda kawasan itu dan Silus berdiri di atas bumbung untuk menggunakan penglihatan pengawasannya. Sementara itu Edgar menyelinap masuk ke dalam bangunan melalui lubang-lubang. Dia menjumpai seorang wanita yang dia suka dan cuba menceroboh masuk tetapi petunjuknya tersekat, jadi dia pergi ke apartmen jiran dan menunggu penyewa lelaki itu meninggalkan bilik. Pada ketika itu 2 polis yang meronda bangunan mendengar bunyi ganas dan memberi amaran kepada seluruh pasukan. Semasa Silus melihat darah memercik pada tingkap, Lily dan pasukan memasuki bangunan hanya untuk mendapati 2 polis mati di atas lantai. Mereka menendang pintu dan mendapati penyewa lelaki itu mati juga, jadi sementara pegawai menggeledah seluruh lantai, Edgar mengejutkan Lily dari belakang dan menolaknya ke dalam bilik kosong, di mana dia mula menyuapnya. Pada ketika itu Jones menyedari Lily telah tiada dan datang mencarinya, menyebabkan Edgar melarikan diri melalui lubang sebelum dia dapat membunuhnya. Kemudian Silus tiba dan menawarkan sedikit darahnya kepada Lily untuk membantunya bertahan. Setelah dia stabil, Silus masuk ke dalam aci pengudaraan dan menggunakan pendengaran supernya untuk mengikuti Edgar, yang akhirnya keluar apabila Jones yang marah mula menembak pada lubang angin. Edgar dengan pantas berlari ke koridor untuk kemudian bersembunyi di loteng, hanya untuk Edgar melompat ke atasnya dan menolaknya melalui lantai. Tiba-tiba Jones muncul dan melepaskan tembakan, mencederakan pipi Edgar dan menyebabkan dia berlari semula. Kemudian Silus menembak juga dan kali ini Edgar terkena ubat penenang menyebabkan kepalanya pecah dinding. Jones mahu membunuh Edgar tetapi Silus tidak membenarkannya dan Edgar dibawa ke gereja. Keesokan harinya Lily berada di hospital dan terus mendapat penglihatan yang mengerikan tentang Edgar. Silus melawatnya dan mereka mempunyai momen ikatan yang manis. Dalam perjalanan keluar, Silus didatangi oleh Jones yang menunjukkan kepadanya surat khabar dengan cerita yang disembunyikan. Pihak berkuasa telah memberitahu pemberita bahawa pembunuh itu mempunyai ayalan sebagai abang tetapi dia kini sudah mati. Kemudian di gereja, Silus bertemu dengan Augustus dan Dr. Liepsky, yang menahan Edgar dalam kekangan yang menyakitkan kerana dia memenggal kepala seorang pengawal walaupun dia dibius. Bagaimanapun Liepsky tidak fikir Edgar gila, dia fikir dia dijangkiti. Doktor menunjukkan Silus seorang wanita gila yang terikat di atas katil, yang cuba menyerang Silus apabila dia datang terlalu dekat. Ternyata Edgar secara rahsia bereksperimen dengan virus baru, yang sepatutnya menyalahi undang-undang. Walau bagaimanapun, memandangkan tidak seorang pun abang dilahirkan dalam 70 tahun dan tidak pernah menjadi perempuan, pihak atasan Ikhwan membenarkan Edgar menjadi pengecualian supaya dia boleh mengawal kelahiran lebih ramai abang secara genetik. Akhirnya Edgar berjaya kerana wanita di wad rahsia semuanya berubah, tetapi tidak lama kemudian virus itu berubah dan kini kebanyakan subjek ujian telah mati manakala mangsa yang terselamat tidak mempunyai banyak masa lagi. Edgar dijangkiti virus yang sama dan otaknya perlahan-lahan mereput, bermakna dia akan menjadi abang pertama yang mati. Kemudian Silus melawat Edgar, perasan bagaimana sekatan menyebabkan dia berdarah dari pelbagai tempat. Edgar mahu menamatkan Lily dan apabila Silus mempertahankan namanya, Edgar mengejeknya kerana telah jatuh cinta, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Brothers. Pada sebelah petang, Jones dan Lily memecah masuk ke dalam sebuah rumah untuk menjatuhkan operasi berbahaya. Semasa polis menangkap sesiapa sahaja yang kelihatan, Lily memeriksa bilik belakang dan menemui sekumpulan gadis yang akan dijual. Semasa dia keluar, dia berasa seperti seseorang sedang memerhatikannya, tetapi Silus menghilang sebelum dia dapat melihatnya. Di gereja, Edgar dibebaskan daripada sekatan tetapi dikurung di dalam ruang logam. Satu-satunya tempat yang bukan dinding adalah tingkap yang dilalui oleh 2 pengawal mengawasinya, jadi Edgar mula berlari ke arahnya berulang kali untuk perlahan-lahan membuatnya retak.
Apabila Silus ditemu bual di TV, Edgar mendengarnya melalui pembesar suara dan mengetahui bahawa abangnya akan dilantik sebagai kardinal dalam satu majlis khas. Beberapa jam kemudian, Lievski dipanggil untuk memeriksa Edgar kerana dia membunuh pengawal yang mengeluarkan gas untuk menenangkannya. Mereka menyangka Edgar tidak sedarkan diri, tetapi ternyata dia belajar untuk menipu mereka. Kini Edgar sedang mengkaji peta bangunan itu dan sebaik sahaja dia menghafalnya, dia berlari kembali untuk melompat melalui tingkap, akhirnya memecahkannya. Selepas cepat membunuh pengawal yang lain, Edgar mengejar Lievski dan menyudutkannya ke dinding, di mana dia memaksanya untuk meminum darahnya sebelum menendangnya hingga mati. Pada masa itu lebih ramai pengawal tiba, tetapi Edgar membunuh mereka semua dalam beberapa saat. Tidak lama kemudian dia sampai ke meja depan, di mana dia membunuh penyambut tetamu itu juga. Sementara itu Silus dijadikan kardinal, dan upacara itu termasuk menggunakan pedang untuk persembahan darah. Malangnya dia tidak mempunyai masa untuk meraihkan kerana dia kembali untuk mencari pembunuhan beramai-ramai yang ditinggalkan oleh Edgar. Keesokan harinya, Detektif Kelly berjalan melalui bandar apabila dia mendengar seorang wanita menangis meminta pertolongan. Seorang lelaki bernama Freddy mengancam untuk mencacatkan mangsanya, jadi Kelly mengejutkannya dengan pistolnya untuk menyuruhnya melepaskan wanita itu. Pada ketika itu Edgar melompat ke atasnya dan mengetuknya keluar, mendedahkan ini adalah perangkap untuk menangkap Lily dan Freddy membuat kesilapan kerana kedua-dua detektif kelihatan sama. Kemudian Edgar menyuapkan Kelly sedikit darahnya, menyebabkan Freddy meminta sedikit juga kerana dia menikmati penglihatan yang disebabkan olehnya. Beberapa saat kemudian, Jones membawa berita tentang penculikan Kelly kepada Lily, yang tinggal di apartmennya sementara Silus mengawasinya. Dengan menekan niat Edgar, pasukan itu berhujah tentang cara meneruskan, dan Lily secara sukarela menjadi umpan. Sementara itu, Freddy terus mengalirkan darah Kelly manakala Edgar berdiri di atas bumbung, menggunakan derial supernya untuk mencari Lily. Pada tengah malam, Silus memerhatikan Lily tidur dan tidak dapat menahan bau tangannya sebelum menciumnya, hanya untuk menyedari bahawa ia adalah mimpi apabila dia mendengar Jones berdekatan. Edgar berada di apartmen di bawah Lily, menyebabkan Silus dapat merasakannya dan keluar melalui tingkap untuk mencarinya. Lily melihat keluar dan perasan sesuatu bergerak di sebalik tingkap lain, jadi dia dan Jones pergi untuk melihat apartmen itu. Selepas menendang pintu, mereka melihat sekeliling dan Lily menghampiri tingkap, yang serta-merta dipecahkan oleh Edgar untuk menyeretnya keluar. Kemudian Edgar memegang Lily ke dinding, bersedia untuk membalas dendam, hanya untuk Silus muncul dan mengancamnya dengan pistolnya. Edgar menjatuhkan Lily untuk menyerang Silus, dan dia terpaksa berpegang pada paip untuk menyelamatkan dirinya. Tendangan kuat dari Edgar menyebabkan Silus terjatuh dan terkena beberapa batang paip sebelum berpura-pura di tanah. Pada masa dia bangun, Edgar dan Lily sudah tiada. Apabila Edgar kembali ke tempat persembunyian, Freddy memberitahu dia dan Kelly berasa sangat sakit. Edgar tidak mengendahkannya dan memberinya arahan baharu, menyebabkan Freddy membantah. Marah, Edgar membunuhnya dengan mengeluarkan jantungnya. Selepas itu Edgar meletakkan Kelly di jalan dengan nota yang mengatakan, semuanya mengalir daripada saya, darah saya akan mengubah dunia. Tidak lama kemudian Stephanie ditemui dan dibawa ke hospital, di mana dia berkelakuan ganas dan gila. Lebih banyak kes muncul mengikut jam, bermakna Edgar sedang menyebarkan virusnya. Hanya dalam beberapa jam hospital itu dipenuhi dengan wanita gila dan ganas yang juga mula mati seorang demi seorang. Jelas sekali mereka tidak boleh menyimpan rahsia itu lagi, jadi pihak berkuasa mengumumkan bahawa wabak baru sedang merebak. Jamestown dikuarantin dan undang-undang tentera dimulakan, yang bermaksud mana-mana orang yang berkeliaran selepas waktu bekerja akan ditembak. Sementara itu, Lily digari pada paip di tempat persembunyian dan bertanya mengapa Edgar tidak membunuhnya, jadi dia mengaku dia mahu memaksa Silus minum daripadanya. Akhirnya orang ramai berkumpul di luar gereja, menuntut penyelesaian. Silus ingin mencari Edgar, tetapi Augustus melarangnya dan memberitahunya bahawa Ikhwan dan kerajaan telah mencapai keputusan yang sukar. Kawasan sekitar zon kuarantin akan dipindahkan dan kawasan setinggan akan dibakar, dengan cara itu mereka boleh menghapuskan kedua-dua Edgar dan jangkitan untuk kebaikan yang lebih besar. Enggan kehilangan begitu banyak jiwa yang tidak bersalah dan terutamanya Lily, Silus melanggar peraturan dan melawat Jones, yang sangat meremehkannya. Silus memegang lehernya dan menjelaskan dia datang untuk membantu sebelum mendengar Eddie Sinky Jones.
Ini mengingatkannya tentang mesej Edgar yang menyebut tentang mengalir, dan Silus menyedari dia mesti mencemarkan bekalan air dengan darahnya. Silus memberitahu Jones untuk memaklumkan akhbar air dan rancangan Ikhwan, kemudian dia menyelinap di sekitar askar yang mengawal kawasan setinggan dengan memecahkan tingkap sebuah bangunan. Di jalanan, dia menemui abang yang berdedikasi menjaga orang mati yang menunjukkan kepadanya sesuatu yang penting. Selepas itu Silus tiba di bekalan air dan Edgar meninggalkan Lily sendirian untuk bertemu dengannya. Lily perasan bahawa paip itu agak longgar dan mula menendang dinding, membuat bunyi kuat yang menyedarkan Silus. Walau bagaimanapun, dia melihat bayang-bayang wanita berlari-lari dan sebaliknya mengikutnya. Terdesak, Lily bergerak ke bawah paip dan berjaya menendang pintu terbuka, kemudian dia mula menjerit nama Silus. Pada ketika itu Silus menyedari dia telah mengikuti seorang wanita yang dijangkiti secara rawak dan Edgar menggunakan gangguan itu untuk menyerangnya dari belakang. Kedua-dua abang jatuh dari platform dan terkena sekumpulan paip sebelum mendarat di atas lantai manakala wanita gila itu mengikut suara Lily. Wanita itu cuba masuk ke dalam untuk menyuapnya, jadi Lily mula menendang pintu untuk menghalangnya keluar. Malangnya wanita itu tetap masuk dan mula menarik Lily ke bawah, menyebabkan paip akhirnya pecah. Dengan menyelongkar gari ke bawah, Lily akhirnya bebas dan apabila wanita itu cuba menyerangnya, dia hanya menggunakan gari untuk mencekiknya sehingga mati. Kembali kepada Edgar, dia cuba memberikan Silus darahnya, tetapi pada masa itu dia bangun dan cuba menembaknya. Edgar segera menendang pistol dan pergaduhan berlaku, di mana Silus terus bertanya tentang Lily. Tidak kira berapa kali Edgar cuba menyerang, badannya yang sakit terlalu perlahan dan Silus mudah mengatasinya, jadi Edgar membeli masa dengan memohon belas kasihan. Sebaik sahaja Silus terganggu, Edgar menendangnya dan menusuknya pada dua batang wap. Silus yang cedera tetapi masih hidup jatuh ke tanah dan Edgar mengancam untuk membakar mukanya dengan wap, namun dia mati dahulu apabila Lily menikam otaknya dengan batang wap lain. Dalam perjalanan keluar, Silus mencium Lily sebelum menunjukkan kepadanya perkara penting yang dijaga oleh abang yang lain. Ternyata seorang wanita yang dijangkiti telah melahirkan vampir wanita pertama, jadi Lily menerima untuk pergi bersama bayi itu untuk merahsiakannya dan melindunginya daripada Ikhwan.